Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hai kelas, apa khabar semua? Hari ini kita akan discuss cara untuk menjawab soalan matematik tambahan kertas 1 yang dia punya masa adalah 2 jam dalam SPM, insyaAllah. Dan ini adalah exam pentadsiran sumatif pertengahan semester. Okay, so yang pertama kita tengok, kita kena label 3 persamaan ni sebagai persamaan 1, 2 dan 3. Okay, kita cek siapa yang kita nak hapuskan dekat sini. Mana yang paling mudah dihapuskan. Okay, kita tengok satu persatu. S ada 3, 1, 2. T ada negatif 1, ada positif 2, ada negatif 5. Ni macam hard sikit 2, U ada 2, 4 dan 1. Negatif 1 lah kalau dia pindah ke sebelah. Okay, so kita ada tiga pemboleh ubah saja. Jadi maksudnya mana yang lebih mudah? Kalau kita tengok dekat sini, nombor yang paling mudah adalah yang kecil-kecil lah. So, cikgu akan pilih S. Jadi, kita akan hapuskan S. Okay. Ini tak boleh jadi 2 sebab dia punya number dekat sini. Okay. Berada di sebelah kiri. Kita kena bawa pergi sebelah kanan lah supaya kita boleh tolak dengan yang ni nanti. Okay. Kita standardizekan dia supaya kita dapat S sebaris, T sebaris dan U sebaris. Lepas tu sama dengan pun sebaris. Dan satu nilai dekat sebelah kanan pun sebaris. Okay. So, kita padam balik yang ni. Yang ni kita akan tukar dulu. Akan jadi S tambah 2T tambah 4U sama dengan ni bawa pergi sebelah dia akan jadi positif 16. Barulah kita label sebagai 2. Equation 2. So, ini kita akan ubah jadi 2S tolak 5T. U kena bawa pergi sebelah. Positif bawa pergi sebelah dia akan jadi negatif U sama dengan negatif 13T dekat sebelah kanan. So, ini adalah equation 3. Since kita nak hapuskan S, okay, kita take note dulu S saja yang kita nak. Okay, kita take note yang barulah. Yang ni nanti kita keliru pula. Okay, S saja yang kita nak. So, kita nak cancel yang pertama dengan yang kedua. Jadi, kita nak darab dengan berapa ni? Kita kena jadikan dia sama 3S mesti tolak dengan 3S baru boleh jadi kosong kan? So, dekat sini 3S tolak dengan 3 darab 2 lah maksudnya. Okay, so kita akan tulis equation 1 tolak dengan 3 kali equation 2. So, maksudnya dekat sini adalah kita tulis dulu equation 1, 3S tolak T tambah 2U sama dengan 1. Lepas tu kita tulis tolak dekat sini 3 darab equation 2. 3 darab equation 2 kita darab satu persatu 3 darab S dia akan jadi 3S. 3 darab 2T dia akan jadi positif 6T. 3 darab 4U akan jadi positif 12U. Sama dengan 16 darab 3. Kalau kita cek 16 darab 3 dia akan jadi 48. Okay. 3 darab 16 ya. 3 darab 16. So dia akan jadi 48. Okay, so kita selesaikan ni. 3S tolak 3S, of course dia akan jadi kosong. So negatif T tolak dengan positif 6 you akan dapat. Ini macam kira macam ni So negatif T, negatif 1T tau. So negatif 1T kita dapat tulis negatif 1 tolak positif apa ya? Positif 6. So you akan dapat negatif 7. Jadi dekat sini kita tulis negatif 7T. Okay, 2U tolak 12. So you akan dapat negatif 10 U sama dengan 1 tolak 48 you akan dapat negatif 47. Okay, boleh dapat So, dekat sini kita nampak negatif semua kan? Boleh tak kita jadikan dia positif? Boleh. Sebab negatif ni bila kita faktorkan dekat sini, negatif keluarkan, bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi negatif. So, negatif dia akan jadi positif. Ataupun kita just tukar saja semua sekali. So, ini adalah equation. So, ini akan jadi positif 70 plus 10U equals to 47. Also the same juga maksudnya. Okay, so ini akan jadi equation 4. Then, kita tengok 1 dah tadi, 2 dah tadi. Okay, sekarang kita nak pasangkan yang ketiga ni. Kita nak tolak dengan mana satu? Kalau kita pilih dengan 1 ni, memang susah lah. 2S tolak 3S dia akan dapat baki lagi kan? Ataupun 2 ni kita kena kali dengan 3 supaya 6. 3 ni kita kena kali dengan 2 supaya dia jadi 6. So, bila 6S tolak 6S baru boleh jadi kosong. Ini susah kan? Okay, jadi kita tak akan pilih 3 dan 1, kita akan pilih 3 dengan 2. So, that means 3 ni akan tolak dengan 2 kali 2. Sebab 2 kali equation 2. 2 kali equation 2. So, dia macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. 3 kita tulis dulu.
2S tolak 5T tolak U sama dengan negatif 13. Okey, ini 3. Tolak, kita tulis juga. 2 kali 2. 2 kali 2. Kita buat satu persatu. 2 kali 1S dia akan jadi 2S. 2 kali 2T akan jadi positif 4T. 2 kali 4U, you akan dapat positif 8U sama dengan 2 kali 16, you akan dapat 32. Boleh So, dia akan jadi macam ni. Kita tolak dia. Okay, 2S tolak 2S, ia akan jadi kosong. Negatif 5 tolak 4, ia akan jadi negatif 9T. Okay, negatif 1 tolak positif 8. So, negatif dia akan jadi negatif 9U. Sama dengan negatif 13 tolak 32, you akan dapat negatif 45. Boleh So, ini equation 5. But this one, bila you tengok semua negatif, kita boleh ubah tak ni? Boleh. So, kita tukarkan dia menjadi positif semua So, 9T tambah 9U sama dengan 40. This one will be equation 5. Okay, so sekarang kita nak tengok 4 dan 5 dah. Sebab tadi dah 3 dah settle kan? Okay, first you akan dapat markah dekat mana? Dekat sini. Okay, selepas tu kita akan tengok 4 dan 5 mana kita nak potong. So, kita tengok dekat sini. Yang ni kita boleh simplify, betul tak? Simplify 9, 9, 45. Kalau kita tengok 45 bagi 9, you akan dapat 5 kan? So, bila you simplify, kita kena ubah this one. So, ok lah, kita bagi dengan negatif 5 semua lah supaya dia jadi positif. Bagi dengan negatif, sorry, bukan negatif 5, negatif 9. Okay. So, you akan dapat negatif 9 bagi 9, bagi negatif 9. You akan dapat positif T. You akan dapat positif U. Dan this one you akan dapat positif 5. So, ini adalah equation 5. Boleh? Okay. So, maksudnya dekat sini, kalau kita tengok macam mana nak tolak, kita boleh tolak T, kita boleh tolak U. Okay. Tapi mana yang lebih mudah? 7 ke 10? Okay, kita tengok 7 atau 10. 7 ke 10? So, okay, sorry. 7 ke ataupun 10. So, kita akan tengok. Yang paling senang adalah 7 kan. Jadi maksudnya kita akan darab 5 ni dengan 7. Okay, so cikgu akan buat 4. Equation 4 kena tolak sebab dia positif dan positif kan. Jadi kita kena tolak equation 5. Tapi equation 5 kena darab dengan 7. So that means 7 darab equation 5. So dia akan jadi macam ni. 7, ini equation 4, 7T tambah 10U sama dengan 47. Tolak, sebab tolak sini. Okay, yang ni adalah 7 darab 5, 7 darab equation 5. So 7T, 7 darab U, 7U, 7 darab 5, 35. So bila kita tengok dekat sini kita akan dapati 7T tolak 7T dia akan jadi kosong. So 10U tolak 7U ia akan jadi 3U. Okay, 47 tolak 35 berapa tu? 47 tolak 35 you akan dapat 12. So you akan dapat 4. Okay, dapat nilai U kita ganti dengan mana-mana 4 dan 5. Jangan ganti dekat sini tahu 1, 2, 3. Sebab bila you ganti U, you kena cari lagi S dengan T kan. So kita kena ambil yang ada 2 pun boleh ubah saja supaya senang kita nak dapatkan 1. Lepas tu dapat 2, dapat nilai 2 nanti baru kita ganti dalam sini. Okay, so this one kita substitute into equation mana yang lebih senang? 5 lah kan, sebab dia single-single 5. So into 5. Okay, kita masuk dalam sini. Dia akan dapat T plus 4 equals to 5. Tengok, T plus U adalah 4 tadi kan, equals to 5. So dia macam itulah. Okay, so your T is 1. Okay. Lepas tu kita substitute U dan U sama dengan 4 dan T sama dengan 1 into mana yang lebih senang? Adakah 1, 2 ataupun 3? Kalau kita tengok dekat sini, yang kecil-kecil, yang banyak kecil-kecil nilainya adalah 1. So 3, 1, 2, 1 kan. Okay, so kita ganti dalam 1. Okay, selepas tu kita letak 3S tolak T tadi adalah 1 tambah 2 U adalah 4. So 4 sama dengan 1. So calculate all of it. This one is 8 tolak 1 jadi 7. 7 bawa pergi sebelah jadi negatif 7 negatif 7 tambah 1 jadi negatif 6. Okay, 3S bawa pergi sebelah jadi bagi 3. So your S is negatif 2. Jadi kesimpulannya U punya S sama dengan STU kan. S sama dengan negatif 2, T sama dengan 1,
U sama dengan 4. So this is the final answer. Boleh? Okay, cikgu harap you all faham dan senang faham. Okay, now kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua adalah, oh ya, cikgu terlupa. This one ada 6 markah. Jadi markahnya dekat mana? Okay, markah biasanya kita akan letak apabila you ganti, you buat satu operasi sama ada tambah atau tolak. Dekat sini semua tolak kan? Tambah atau tolak yang boleh mendapatkan 2 pun boleh ubah. So bila you tolak saja atau tambah saja, you dapat satu persamaan antara 2 pun boleh ubah. So you akan dapat 1 markah. Lepas tu sama ada ini ataupun inilah. Okay, lepas tu you buat lagi satu operasi macam ni. Okay, dapatkan satu persamaan yang ada satu pun boleh ubah. Dekat sini you akan dapat 1 markah. Then you cari nilai pertama 1 markah. Okay, bila you dapat nilai tu, you substitute dalam mana-mana equation macam ni kan, you akan dapat 1 lagi markah. Okay, dan dapat nilai, you dapat 1 markah. Berapa dah? 5 dah kan? 1, 2, 3, 4, 5. Then you ganti semua yang nilai, dua-dua nilai tadi masuk dalam equation dan dapat nilai terakhir, you akan dapat 1 markah. So ada 6 markah dekat situ. Okay senang kan? Jadi ingat tips itu. Okay, so soalan 2 ada 5 markah. Soalan 2 ini adalah soalan linear law. Mudah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, Raja menunjukkan satu graf garis lurus Y sama dengan 100 X kuasa negatif setengah, yang diperoleh dengan memplot log 10Y melawan log 10X. Cari nilai H dan nilai K. Okay, so ini sangat senang. Kita just kena tahu koordinat ni, siapa di nilai X, siapa di nilai Y. Okay, so yang dinilai X adalah log X sebenarnya, log 10X. Yang dinilai Y ni adalah log 10Y. So kita kena tahu yang tu. Kalau salah, maksudnya you tak boleh buat lah, nanti you akan dapat jawapan yang salah lah. Log 10Y. Okay, so kalau tengok dia punya persamaan garis lurus ni, dia belum lagi linear, betul? Jadi kita kena jadikan dia linear sebab kita kena tengok Y nya sekarang adalah log 10Y, X nya sekarang adalah log 10X. Jadi kita kena cari Y sama dengan MX tambah C. So from here, automatically kita tahulah sebab dia log kan. Jadi kita kena logkan kiri dan kanan. So kita log 10 kan lah, kiri dan kanan. Log 10 100x power of half. Okay, jadi yang ni kita kena pisahkan sebab 100 ni darab dengan x kuasa negatif setengah. Okay, so yang ni biarkan log 10y sama dengan log 10. This one bila kita pisahkan dia jadi macam ni, kita kembangkan lah. Kalau darab maksudnya dia tambah. Okay, okay, mana sudah? Okay, dia tambah So log 10 100 tambah dengan log 10x kuasa negatif setengah. Okay, then kita nampak dekat sini log 10 kita nak jadikan dia mudah. That means kita kena samakan dengan dia punya base bagi log ni. So dekat sini 100 kita boleh permudahkan menjadi 10 kuasa 2 kan. Okay, so this one kita permudahkan log 10 kuasa 2 tambah ni kita kena bawa pergi depan. Okay, tambah dan tolak dia akan jadi negatif lah. So dekat sini negatif setengah, bila ia berjumpa dia akan jadi negatif nanti. Okay, so log 10x. Then yang ni bila ni bawa pergi depan dia akan jadi 2 log 10 kan. Log 10 ni kalau kamu ingat log A bila sama dia akan jadi 1. So kita guna konsep yang ni, log 10 AA dia akan jadi 1 lah. So ini akan jadi 1, yang ni bawa pergi depan jadi 2 darab 1 dia akan jadi 2. Okay, tolak setengah log 10x. Adakah ini dalam bentuk y max plus c? Kalau kita tengok dekat sini, ini y. X nya tadi adalah, ini one kan log 10x, tapi dia dekat belakang. Jadi kita kena susun semula. So log 10y equals negative half log 10x plus 2 lah. Jadi kita dapat sudah bentuk y, m nya dekat sini, x nya dekat sini, dan c nya adalah ni. Okay, dapat sudah kan? So kita dah dapat ymx plus c. Okay, sekarang kita carilah nilai k dan nilai h. Ini bentuk linear sudah. Jadi kita guna saja bentuk ni, ganti saja koordinat. Ada dua koordinat ni yang ada h dan nilai k. So the first koordinat kita gantilah.
Okay, first coordinate dia suruh cari h dulu kan. So, negatif 2h. Tadi kita dah tahu negatif 2 tu dipunyai oleh log 10x. H dipunyai oleh log 10y. Jadi, dekat sini, ini adalah log 10y punya. Jadi, kita akan tulis h dulu. H equals to negatif setengah tu tetap negatif setengah. Okay, log 10x kita ganti dengan negatif 2. Tambah 2. So, what is your answer? You can see it from here, right? Negatif is positif. 2 potong dengan 2. Jadi positif 1 tambah 2 equals to 3. So this is your answer for H. Sorry. Okay. The second coordinates. Okay. So K 0. Kita ganti saja. Log 10y nya adalah kosong. Jadi log 10y sini kosong. Kita tulis kosong sama dengan negatif setengah. Log 10x dekat sini adalah tengok K. So darab dengan K tambah 2. Okay, this is your maths ability kah? Okay, begitulah ya. You punya basic knowledge tentang algebra, you kena pandai macam mana nak ubah P11. Sebab budak-budak maths kadang-kadang dia sembarang je kan. That's why careless mistake tu selalu berlaku. Okay, yang ni negatif kita kena bawa pergi sebelah. So apa? Dia ada K tau. So negatif bawa pergi sebelah dia akan jadi positif. Setengah K. Kita nak cari K kan. That's why lah K kena letak sebelah kiri. Tapi boleh je letak sebelah kanan, yang ni sebelah kiri. Tapi akan dapat negatif yang ni pun negatif. So susah lah. Kita kan pening kalau negatif kan. Okay, sekarang this one darab, bawa pergi sebelah dia akan jadi bahagi. So 2 ni bahagi dengan setengah. Dia akan dapat 2 bahagi setengah. Cikgu ganti setengah menjadi 0.5. So kita akan dapat 4. Yes. So this is your answer. How many marks allocate here? So 5 ya. The first mark you will get from sini. Dekat sini. Okay. Bentuk apa ni? Bentuk persamaan garis lurus. Okay. Linear form. Okay. Then the second, third dekat sini. The fourth and fifth dekat sini. So itulah dia punya markah. Boleh ya? Very easy, right? As long as you boleh tukar ni menjadi bentuk persamaan garis lurus y mx plus c, and then you ganti saja dia punya koordinat. Yang penting you tahu siapa nak ganti kat sini, siapa nak ganti kat sini. Jangan salah. Ya, kita kena check siapa x dan siapa y. Okay, ni adalah x, ini adalah y. Tengok betul-betul koordinatnya. Alright? That's why lah kita kena label awal-awal supaya kita tak salah. Okay soalan ketiga. Soalan 3 ni adalah soalan fungsi. This one's very easy. Because of what? Dia simple function. Okay, diberi fungsi gx equals to x minus 8. Disuruh cari g songsang bagi 4. Okay, so how? Okay, macam ni lah. Kita ganti ni sebagai x. Lagi senang lah sebab kita tahu kan, bila ni pindah ke sebelah dia akan jadi g. Okay, sebab songsang ni dia pindah-pindah je kan. Ni G songsang pindah sebelah jadi G. So X ni dia akan jadi dalamnya. So 4 ni tinggal. Begitu. Okay. Kalau ikut konsep, dia macam ni lah. Katalah dekat sini X. Dekat sini 4. Function asal adalah G. Kalau pergi sini, dia pergi 4. Kalau dia patah balik, dia jadi G songsang. See? G songsang bawa 4 pergi ke sebelah jadi X. Maksudnya macam tu lah. G songsang bawa 4 jadi X kan. G songsang bawa 4 pergi X. Jadi kalau kita patah balik, maksudnya Gx sama dengan 4. See? Itu dia punya konsep lah sebenarnya. Alright. So, you already have Gx. Your Gx is x minus 8. So, kita just ganti saja Gx equals to x minus 8 dekat sini. Okay, kenapa cikgu tak bawa pergi sebelah ni? Cikgu biarkan saja kat sini sebab x sudah positif. So, ini bawa pergi sebelah dia akan jadi positif lah. 4 tambah 8 you akan dapat 12. So, since G songsang 4 adalah X, kita ganti balik X ini dekat sini. So, ganti balik, kita akan dapat macam ni lah. G songsang 4 sama dengan 12. This is your answer lah. Okay. So, here you will get 2 marks. InsyaAllah. The first mark is over here and the answers. Okay. Yang ke B. Yang B. Okay, yang B. Kita dah ada this one. So, jangan susah. Kita dah ada this one. Jangan susah-susah cari. Which is this one just now. And the answer is 12. So, kita just ganti sajalah. Senang kan? So, H. This one is 12. Equals to what? Okay, kita dah ada HX dekat sini. Bila kita tukar ni, yang ada arrow ni.
dia akan jadi macam ni. Hx sama dengan x per 2 x tolak 3. This one jangan risau. Ini adalah syarat saja. Syarat saja apabila x ni di bawah kolong. Itu bahasa orang Sabah. Bawah kolong tu apa? Bawah rumah. Okay. Bawah rumah. Okay, so H12 kita masukkan dekat sini. Kalau H12, so 12 tu dekat situ kan? So 12 per 2 kali 12. Sekejap. 2 kali 12 tolak 3. Okay, so 12 ni jangan pendek-pendek. Nanti kamu keliru. Jadi panjangkan dia. Sebab X ni semua dia bagi dengan semua kat bawah ni. So 12 per, this one is 24 minus 3, you will get 21. So kita boleh simplify ke tak? 12 over 21. Kalau boleh simplify, kita simplify. Oh, okay. Boleh tak tengok? Okay. So the answer is 4 over 7. Okay, so where will you get the mark? Dekat sini. The first one, bila you ganti this one, okay, and then samakan dengan bila ganti masuk. Okay, G4 tadi kan, G04 tadi kan, you ganti masuk. Lepas tu gantikan dalam persamaan ni. Okay, okay, and then you akan dapat jawapan akhir. So this is your answer, and that is your marks, 5 marks. Okay, boleh so far so good? Alright, alhamdulillah. Okay, soalan nombor 4 pula. Soalan 4 ni nampak macam kebat kan? Tapi kita baca dulu. Jangan risau bila nampak macam soalan kebat. Kita kena positifkan minda kita supaya kita boleh accept soalan ni sebagai soalan biasa-biasa je. Okay. So Encik Zaki mempunyai sebidang tanah berbentuk segi empat tepat. Okay, inilah sebidang tanah berbentuk segi empat tepat. Dia telah membahagikan tanah itu kepada 2 bahagian untuk menanam kelapa sawit dan pokok getah. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okay, kelapa sawit dan pokok getah. Kelapa sawit lebih besar, pokok getah sikit. Encik Zaki menggunakan dawai pagar sepanjang 360 meter untuk memagar kawasan penanaman pokok getah. Okay, this one is special pokok getah saja. Dia pergi pagar kawasan penanaman pokok getah kat sini dengan menggunakan dawai pagar sepanjang 360 meter. Okay, apa maksudnya tu? So that means, itu maksudnya perimeter lah kan? Perimeter kawasan ni. Dia guna dawai pagar sepanjang 360 meter. Okay, total perimeter dekat sini adalah perimeter sama dengan 360 meter. Okay, diberi luas kawasan penanaman kelapa sawit ialah 27,000. Okay, sekarang dia mention tentang luas kawasan penanaman kelapa sawit. Okay, ni pokok kelapa sawit. Luas dekat sini lah. Okay, adalah 27,000 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan penanaman pokok getah. So soalan dia suruh cari berapakah luas dekat sini. Okay, that means kita kena cari apa nilai panjang dan lebarnya lah. So kita tak tahu kan. So this one adalah soalan persamaan serentak sebenarnya. Okay, persamaan serentak. So this one kita label sebagai X, kita label ni sebagai Y. Okay, untuk segi 4 ni kawasan pokok getah. Jadi kita dah tahu tadi perimeter sama dengan 360 meter. Apa perimeter? Perimeter adalah X tambah Y tambah X tambah Y. That means 2X tambah 2Y lah kan? 360 meter. Okay, ini adalah ini kalau kita boleh simplify, kita simplify dulu lah. 360 kita boleh simplify. So kita bagi dengan 2 semua sekali. Kita akan dapat X tambah Y sama dengan 180 meter. Tapi tak payah tulis meter lah ya. Okay, kita label dia sebagai 1. Okay, ini adalah dari segi perimeter kawasan pokok getah saja. Dan kita tengok luas kawasan pokok kelapa sawit. Dia ada bagi 2 nilai. So kita akan guna 2 nilai ni lah. Okay, luas kawasan penanaman kelapa sawit. Luas kawasan kelapa sawit ialah siapa tolak siapa. Dia kelapa sawit dekat sini je. Jadi kita tengok siapa tolak siapa. Jadi maksudnya kita akan tengok ni segi 4 besar tolak dengan segi 4 kecil. Segi 4 besar adalah 140. Luas kita label ni okey lah, luas segi 4 tepat. Okey, kena tolak dengan luas kawasan pokok getah. So how? Kita dah ada XY, kita ada 150 dekat sini. So that means luas segi 4 ni adalah 100. Panjang dan lebar kan? Panjang adalah 150 tambah dengan Y. Okay, panjang 150 tambah Y. Lebar adalah 140. Okay, tolak dengan luas kawasan pokok getah. Pokok getah luasnya apa? X darab Y lah, panjang dan lebar kan? So XY sama dengan berapa? Luas kawasan kelapa sawit tadi. Mana tadi? Ni 240
27,000. Salah, 27,000. Okay, kita akan dapat equation macam ni kan. Okay, selesai semua. Maksudnya kita cek ini betul luas segi tempat yang besar. 150 tambah Y. Darab dengan lebar 140 betul. Pokok getah panjang dan lebar X darab Y. Dan jumlah luas adalah 27,000. Okay, cek dah. Okay, sekarang kita settlekan yang ni. 150 darab 140, you akan dapat 150 darab 140, you akan dapat 21,000. Ya, darab masuk. Ini basic knowledge ya, darab masuk, kembangkan. Tambah 140Y tolak XY sama dengan 27,000. Okey, jadi kita susun. Yang ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi yang ni tolak dengan ini 27,000 tolak dengan 21,000, you akan dapat 6,000. So kita susun semua dekat sini, dia akan jadi kosong dekat sebelah kanan lah. Okey, so XY, this one negatif 140Y. Yang ni bawa pergi sebelah, jadi tolak tadi kan. So you akan dapat positif 6,000 dekat situ. Ini kita akan label sebagai equation 2. Boleh ya? Senang kan? Okey, so kita kena pilih dari satu ni sebab dia lebih mudah. X single, Y single. Kalau dekat sini dia ada gabungan, lepas tu Y dia tak single. Jadi kita pilih equation 1 untuk singlekan mana-mana. Ya, kita kena singlekan sebab apa? Kita nak ganti masuk dalam 2 nanti dan cari nilai. Okey, itu memang basic kaedah untuk jawab soalan ni. So from 1 kita akan dapatkan X equals to 180 minus Y. 180 minus Y. So ini akan jadi equation 3. Kita masukkan ini dalam into 2. So you will get X, kita ganti X. So kita akan dapat 180 tolak Y. X saja kita ganti, Y masih ada, darab dengan Y. Tolak 140Y plus 6,000 equals to 0. Okay, so kita akan dapat 180Y minus Y square minus 140Y plus 6,000. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia ada satu pun boleh ubah. Dan kuasa tertinggi adalah 2 kan. Satu pun boleh ubah, Y saja. Kuasa tertinggi Y adalah 2. So that means kita boleh jadikan ini sebagai persamaan kuadratik. Okay, sekarang ketua. Cikgu selalu mention AX kuasa 2 plus BX plus C equals to 0 ni sebagai ketua. Ini penolong. Ini kawan. Okay, cikgu selalu mention macam tu. So kita tengok ketua ni dah negatif. Mana boleh ketua negatif? Nanti semua pelajar-pelajar dalam tu, penolong, kawan pun akan jadi affected ya, gara-gara ketua yang negatif. So kita jadikan dia positif. Tapi kita kena settlekan dulu. 180Y tolak 140, you akan dapat positif 140 kan. Okay, kita selesai dulu. Positif, sorry, bukan 140, kita akan dapat 40. Y tambah 6,000 sama dengan kosong. Okay, and then cikgu jadikan dia positif. Ketua mesti positif, mana boleh ketua negatif. Okay, tolak 40Y tolak 6,000 sama dengan kosong. Okay, kita guna saja mod EQN. So kita ganti A1, B negatif 40, C negatif 6,000. So you will get the first answer is Y equals to negative 60. The second one is salah, alamak, sorry guys. Terlebih negatif 60, 100. So Y equals to 100. Macam mana kita nak masuk dalam kurungan ni? Ni basic knowledge juga tau. Jadi negatif 60 bawa pergi sebelah. So kita nak jadikan dia sama dengan kosong. Ni mesti sama dengan kosong. So this one kita kena bawa pergi sebelah. Y tambah 60. Ni bawa pergi sebelah. Y tolak 100. Okay, boleh Okay, so dapat step ni, alhamdulillah you akan dapat nilai lah. So Y ini adalah lebar, mana boleh kita ambil yang negatif kan. So ini kita akan abaikan. Okay, kita akan ambil this one. So okay, kita nak cari nilai X pula. Macam mana nak cari nilai X? Okay, so that means kita kena guna this one, equation 3. Mesti guna equation 3 sebab equation 3 X nya sudah single. Jadi maksudnya this one kita kena substitute into 3. Okay, kita buat kat sebelah ni. 3 adalah X sama dengan 180 tolak Y. Y adalah 100. So that means your X is 80 meter. Boleh tak kita cari luas dah? Kita dah ada X adalah 80. Kita dah ada Y adalah 100. So boleh tak kita cari luas ni?
Okay, boleh. So that means luas kawasan penanaman pokok getah. Tulislah dekat sini. Luas penanaman pokok getah sama dengan X darab Y. So that means 80 darab 100. Berapa? 8,000 meter persegi. Okay, so far so good. Okay, dekat sini ada 6 markah. Di mana you all dapat 6 markah tu? The first markah you akan dapat dalam equation. The first equation, the second equation untuk second mark, the third equation untuk third mark. Lepas tu dapatkan nilai bila substitute dalam ni. Sorry. Antara dua ni you akan dapat satu markah lah, mana-mana yang ada satu markah. Okay, ni satu markah. Bila you substitute nilai equation 3 into 2, you dapat ni dekat sini satu markah. Okay, dah 3 markah. Lepas tu bila you cari nilai Y ataupun sampai sini ataupun sampai Y, you akan dapat 1 markah. Cari nilai X 1 markah. Dan luas penanaman pokok getah bila you darab X dan Y, you akan dapat, sampai dapat jawapan, you akan dapat 1 markah. So 6 markah dekat situ. Okay, boleh ya. So ini sangat senang kan? Okay, last but not least, kita tengok soalan nombor 5. Diberi alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik. 5x kuasa 2 tolak 2x tolak 4 sama dengan 0. Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca 5 alfa tambah 1 dan 5 beta tambah 1. Okay, first untuk soalan macam ni, kita kena cari alfa beta dululah kan. Okay, so macam mana nak cari? Kita kena ingat SOR dan POR. SOR adalah sum of roots. Maksudnya sum of roots, ini rootsnya yang diberi. So hasil tambah punca. Hasil tambah punca ni kita akan refer kepada ingat balik, kalau SOR negatif B per A, kalau POR C over A. So kena ingat yang ni lah ya, ini tak diberi dalam exam Okay, so SOR sama dengan negatif B over A. Ini kita refer daripada AX square plus BX plus C equals to 0. Dia mesti dalam bentuk persamaan kuadratik. Saya ni dalam bentuk persamaan kuadratik sudah kan. Okay, so negatif B over A. So negatif ni ada dalam sini, B nya pula adalah negatif 2. So kita jangan samakan negatif ini dengan negatif ni. Okay, so negatif ni dari rumus, B adalah negatif 2. So negatif 2 mesti dalam kurungan. Negatif B over A. A adalah 5. So you akan dapat 2 per 5. POR pula. POR bagi roots yang diberi. POR adalah product of roots. That means kita kasih darab dia orang. Okay, alpha darab beta sama dengan, okay, POR is C over A. So your C is negative 4, A is 5. Okay, boleh So ini untuk SOR, ini untuk POR. Kita dah dapat dalam sebutan alpha tambah beta dan alpha darab beta. Sekarang kita nak cari persamaan kuadratik yang punya punca-punca. This is the first root, this one is the second root. So that means kita kena cari juga what is the SOR and POR untuk new roots ini. Okay, jangan lupa ya, ini adalah syarat yang sangat penting. So SOR untuk new roots adalah 5 alpha tambah 1. Ini roots yang pertama, kita tambah dengan root yang kedua. Kenapa cikgu tak buat kurungan? Sebab cikgu tahu dekat sini semua positif. Kita tak payah kurungkan lah dia. Kecuali kalau dia ada tanda negatif, kita kena kurungkan. So ini sebutan ni kita gabung sekali. 5 alpha tambah 5 beta tambah 1 tambah 1 equals to 2. Ini kita boleh factorizekan. Kita akan dapat 5 alpha tambah beta, betul tak? Okay, kalau you boleh nampak lagi baguslah. So 5 alpha tambah beta kita dah ada tadi, 2 per 5 tambah 2. So you will get, this one boleh potong, you akan dapat 2 tambah 2, 4. Okay, ini SOR untuk new roots. POR untuk new roots. Jadi kita tulis hasil darab dia, 5 alpha tambah 1, ni root yang pertama. Lepas tu 5 beta tambah 1, ni root yang kedua. So kita darabkan diorang. Ni akan jadi darab macam biasa, kembangkan macam biasa. So you akan dapat 25 alpha beta. 5 alpha darab 1, you akan dapat tambah 5 alpha. This one you akan dapat tambah 5 beta. Then you akan dapat positive 1. Okay, 25 alpha beta kita ada dekat sini. So kita ganti negatif 4 per 5. Okay, ni alpha beta ya. Kita ganti
alpha beta kat sini. Lepas tu tambah 5 alpha dan 5 beta ni kita boleh factorizekan macam tadi. 5 alpha tambah beta kat sini, and then tambah 1. So ini kita boleh ganti dengan the second one, this one, alpha sama macam tadi. Kita ganti kan. Okay, so ganti dengan 2/5. Jadi ini boleh potong jadi 5 darab negatif 4, negatif 20. Tambah 5 kurungan alpha tambah beta is 2/5 plus 1. So potong-potong dia akan dapat negatif 20 tambah 2 tambah 1. Jadi negatif 20 tambah 2 tambah 1. So you will get negatif 17. Not finish yet. Kita baru dapat SOR dan POR. Okay, ingat. Nak bentukkan satu persamaan kuadratik, kita akan guna kaedah ni. X kuasa 2 minus SOR X plus POR equals to 0. Ingat ya, SOR. SOR ni negatif. So that means your SOR kita gantilah. Apa SOR kita yang baru ni lah kan. POR yang baru untuk punca-punca yang ni tadi. So SOR kita ganti, POR kita ganti. X kuasa 2 tolak SOR kamu tadi adalah 4X, POR adalah negatif 17. So negatif 17. This is your answer. So berapa markah dekat sini? 4 markah je. Jadi maksudnya dekat mana you akan dapat markah? Pasangan SOR POR yang pertama ni you akan dapat 1 markah. SOR untuk new roots 1, POR untuk new roots 1, and then jawapan akhir persamaan kuadratik 1. So 4 markah dekat situ. Okay, so far so good. Okay.